Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua, terutama untuk dropship yang baru ni ataupun DS berkaitan dengan teknik marketing yang ada dalam Nuraisha untuk kita capai KPI. Jadi saya percaya anda semua mungkin ada yang tahu, ada yang tak pasti ataupun yang tak jelas apa yang dinamakan KPI. Okey, untuk pengetahuan semua, KPI itu adalah singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris Key Performance Indicator, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah petunjuk indeks petunjuk prestasi. Maafkan saya. Okey, indeks petunjuk prestasi KPI. Okey, atau bahasa mudah untuk kita faham, KPI ini adalah target ataupun sasaran yang kita nak capai ataupun yang kita perlu capai dalam perniagaan Nuraisha. Okey, dalam perniagaan Nuraisha kita pecahkan KPI ni kepada dua lah. Satu KPI personal, yang kedua KPI groups. Okey, KPI personal secara mudahnya, setiap orang apabila bergelar DS, maka KPI-nya tak kisahlah daripada level DS sehinggalah level dia kepada monster stockist sekalipun, maka KPI personalnya adalah kekal RM100 setiap bulan. Ingat, KPI itu adalah sasaran yang kita nak capai 100 setiap bulan. Personal. Itu sama ada kita nak berkonsepkan macam mana yang kamu dah tahu dalam Nuraisha, kita punya konsep adalah kita menukar produk yang kita ada kat rumah, kita guna produk Nuraisha. Sebagai apa? Sebab kalau kita DS, kita juga nak merasai akan faedah produk itu. Dan kita nak jual ke orang ataupun kita nak share dengan orang produk. Sedangkan kita sendiri sebagai DS, kita tak merasai produk tu, sama ada bagus tak bagus. Sebab nanti orang akan tanya, contoh kita ada kawan baik, kita WhatsApp dia, kita beritahu dia, okey, aku ada jual produk, contohnya mandian. Mandian. Pakailah, bagus ni, wangian semua. Kau ada beli ke? Kau dah pakai ke? Dah guna? Aku belum guna lagi. Maka apa persepsi kita punya bakal pelanggan kita? Mungkin dia kata, kau sendiri tak guna, kau nak promote kat aku. Itu secara mudah. Jadi kita meletakkan KPI personal ni mudah saja. Seperti yang anda dah tahu, anda hanya perlu gunakan produk Nuraisha, tukar barang basic kat rumah kita macam mandian, shampoo, mungkin minuman, ataupun kita kata pencuci muka, collagen, sabun collagen, ataupun apa saja keperluan anda di rumah. Dan bila dikira, ini untuk kegunaan sebulan, bukan untuk kegunaan 1 minggu, 2 minggu. Ini KPI untuk sebulan. Maka sebenarnya lebih daripada KPI kita dapat capai. Ini dah terbukti. Banyak DS-DS yang lepas, bila dia orang join Nuraisha dan dia orang buat pembelian peribadi, memang biasanya akan lebih daripada 100. Jadi sebenarnya KPI personal ni memang tidak ada mustahilnya untuk capai. Tidak ada mustahil. Okay? Ataupun kamu rasa kamu tak nak guna untuk diri kamu, kamu beli sebahagiannya atau 100-nya beli untuk jual, pun dikira KPI personal. Ada orang setengah minat menjual, dia beli produk atas nama dia lah, maksudnya KPI personal mesti menggunakan ID kamu. Waktu kamu buat pembelian, kamu mesti menggunakan ID kamu, ID yang telah dibekalkan oleh syarikat untuk setiap DS. Kalau kamu pakai ID leader kamu, maka leader kamu lah yang akan dapat personal kat dia, KPI personal dia. Maka kamu kena pastikan kalau leader tolong kamu belikan produk sekalipun, pastikan produk itu menggunakan ID kamu. Ada setengah DS yang tak mahir lagi menggunakan sistem, jadi dia punya leader tolong. Jadi pastikan leader kamu minta kamu punya ID dan password untuk dia buat belian atas nama kamu, supaya apa? KPI personal kamu tercapai. Itu yang penting. Okay, KPI group macam mana boleh dapat 1000? Kelas sebelum ni kamu dah dapat gambaran macam mana dapat 1000, dan inilah KPI group untuk kamu naik kepada ejen. KPI untuk kamu naik pada ejen, dan tak susah pun. Jadi saya tak nak terangkan macam mana dapat 1000 sebab kamu dah belajar sebelum ni. Jadi cuma saya nak tekankan kat sini, kamu kena sedar bila kamu dah ejen kamu ada KPI, ataupun sewaktu kamu di S kamu ada KPI untuk jadi ejen, iaitu KPI kamu adalah 1000 untuk kumpulan. Okay, 1000 akan plus dengan personal lah, maka 1100. Syarat untuk jadi ejen adalah 1000. Okay. KPI group, itu stockist. Bila kamu dah jadi ejen, kamu akan ada KPI, pertama KPI untuk group kamu ada 10,000, dan seterusnya bila kamu dah jadi stockist, kamu akan
ada KPI untuk naik kepada stalking monster itu 100,000. Macam mana nilai ini nak capai? Itu dah dibincangkan pada kelas yang sebelumnya. So bagaimana nak capai KPI? Itu persoalan. Ramai yang tanya, susahlah saya tak pandai nak berniaga, saya tak pandailah nak buat ayat, saya tak pandailah nak promote kat orang. Itu biasa. Siapa-siapa DS yang baru ataupun yang lama sekalipun, itulah masalah utama ataupun persoalan utama yang mereka akan tanya, macam mana nak capai KPI, sedangkan kami sendiri tidak ada skill, tidak ada kemahiran untuk kami berkongsi dengan orang lain dan untuk kami menjual. Okey. Sebab itu kita sentiasa di bawah JBSJ ni membantu kita punya DS, sebab kita nak apa yang kami dah dapat ataupun apa yang leader kami dah dapat juga dapat pada kamu. Kami tak nak benda ni, ilmu ini hanya kami yang dapat, sedangkan kami punya DS yang menjadi tanggungjawab kami untuk latih dan sharing berkaitan dengan ilmu ini tidak mencapai apa yang sepatutnya mereka capai. So hari ini apa yang saya nak cakap, bagaimana nak capai KPS dalam situasi hari ini, dalam zaman yang milenium ni, kita tidak boleh elak daripada kita menggunakan teknologi lah. Itu media sosial yang mungkin kamu dah biasa dengan simbol ini. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Instagram, kita ada Facebook, dan kita ada banyak lagi yang mungkin ada media-media sosial yang saya tak listkan kat sini. Ini yang main lah, saya tunjuk ni yang main. Okey, so bagaimana mencapai KPI? Okey, untuk permulaan, sebab kamu masih baru, DS yang baru, saya cakap DS yang baru, apa yang penting, kamu kena ada ilmu. Kamu kena ada ilmu bagaimana nak gunakan Facebook, bagaimana nak gunakan media sosial lain. Cuma hari ni saya lebih kepada Facebook lah. Facebook, sebab Facebook ni dia punya view dia lebih ramai, dia punya tarikan yang lebih besar. Cuma sebelum kamu menggunakan Facebook, kamu kena ada ilmu. Supaya apa? Saya cakap supaya kamu punya Facebook itu tidak di-block, tidak di-ban oleh Facebook punya pengurusan. Ingat, ada peraturan yang kadang-kadang kita tak alert. Kita main ambil gambar, ambil ayat, terus letak dekat FB group. Lepas tu kena warning dengan FB, 2-3 hari lepas tu dah tak boleh post lah, dah kena block. Ada kawan kita tu kena sampai 1 bulan tak boleh guna FB je, boleh baca je, tak boleh post, tak boleh komen, tak boleh buat apa. Jadi bila FB tak boleh guna, apa jadi? DS tak akan bergerak lah. Masa sebulan tu tak akan ada rekrut, tidak akan ada sale yang dibuat. Sebab apa? Sebab dia dah tak boleh guna FB. Itu kesilapan yang berlaku lah. Jadi hari ni kita nak kongsi, okay, macam mana DS baru sepatutnya jangan terus post pada Facebook. Nak post boleh, tapi kena dapatkan ilmu dahulu. Okay. Yang pertama bagi saya lah, cadangan saya untuk buat pertama kali DS ni, yang masih baru, yang mungkin tak berapa aktif di FB. Yang aktif okey. Aktif maksudnya kamu sentiasa update kamu punya wall. Wall tu maksudnya kamu punya laman utama kamu. Kamu buka Facebook, itulah laman utama kamu. Apa yang bermain di minda kamu, bahasa Melayu kan. What's your mind. Okey. Maksudnya apa yang ada dekat fikiran kamu, kita post kat depan tu, itulah wall kita. Kalau kita jenis yang aktif kat situ, ataupun kita ada page, kita pun post dekat page. Aktif maksudnya daripada sebelum kita jadi DS ni, kita dah memang dah aktif, orang yang aktif. Maka tidak ada masalah kalau kamu post dekat group FB dan sebagainya, sebab kamu dah dapat kepercayaan daripada Facebook. Yang menjadi persoalan sekarang ni, kita dah tak aktif sangat, kita terus post benda-benda berkaitan dengan perniagaan yang dilarang oleh FB. Itu yang kita kena block. Okay, so hari ni apa yang saya rasa bagi mereka yang belum mahir ataupun belum aktif, ataupun belum bukan jadi seorang Facebook yang aktif mempost maklumat dekat dia punya wall, ataupun belum ada group FB yang banyak, ataupun tidak ada follower yang banyak, friend yang banyak, maka saya rasa penggunaan FB buat masa ni kamu hadkan. Boleh post tapi hadkan, tapi lebih kepada pengguna WhatsApp ataupun Telegram ataupun guna Instagram. Ataupun satu lagi TikTok kan. TikTok tu boleh belajar lah macam mana nak buat TikTok. Cuma saya lebih kepada tu WhatsApp lah. Dalam telefon kamu ada tak sekurang-kurangnya ada 10 nombor.
10 nombor Buat permulaan kita start dengan 10 nombor. 10 nombor ni adalah kawan-kawan kamu, saudara kamu, adik-beradik kamu, tak kisah. Siapa saja yang mempercayai kamu. Yang bukan mengutuk kamu, bukan yang menghentam kamu. Sebab apa, kita nak semangat tu. Di permulaan ni kita nak semangat, kita nak motivasi. Kita tak nak jumpa orang yang negatif, terus kita down. Betul tak? Kalau saya tanya siapa pun mesti akan jawab betul. Jadi dia nak semangat. Jadi kat sini, kamu cari listkan nama dalam kontak kamu yang ada WhatsApp. Siapa hari pertama tu cari 10 orang. Okey. Bila kamu nak post, jangan guna ayat kamu. Jangan guna ayat sendiri sebab kamu belum ada pengalaman. Bukan tak boleh, boleh. Kalau kamu memang seorang abang kata yang pandai mereka copywriting yang bagus, tahu apa yang nak dipost, silakanlah kita alu-alukan. Tetapi secara umumnya lah, kalau DS baru ni dia belum memahami apa sebenarnya yang dia kena buat. Jadi kamu kena banyak rujuk leader. Kamu kena banyak rujuk leader kamu untuk dapatkan copywriting. Dah dapat copywriting, katalah orang tu reply. Apa yang kamu nak buat? Mesti ada ayat seterusnya kan. Kalau orang tanya macam ni, apa yang kamu nak jawab? Maka kamu kena rujuk leader kamu. Leader kamu sebab dia dah ada pengalaman. Okay. Dan kalau boleh kamu minta dengan leader kamu tu, mungkin link group berkaitan. Leader kamu ni dia sebenarnya ada rahsia. Dia ada rahsia yang mungkin tak semua lagi dia bagi kat kamu. Kalau kamu tak minta, biasanya ada dia punya secret dia. Cuma saya nak cakap, leader ni dia ada link-link group tertentu. Maksudnya kan kita nak join satu group, kita kena ada link group tu. Contohlah kamu ni duduk dekat Pahang, kamu nak join komuniti penduduk Pahang punya WhatsApp group. Mestilah kamu kena ada link dia, ataupun ada orang invite kamu, ataupun ada orang add kamu. Tapi kalau kamu tak ada, macam mana nak buat? Maka kamu kena tanya leader, ada tak link-link yang berkaitan dengan contoh kalau kamu berada di Pahang, mungkin kamu kata nak link yang berkaitan dengan bisnes kat Pahang ke, nak cari suri rumah kat Pahang ke kan. Tengoklah apa kamu, ataupun nak cari yang jawatan kosong kat Pahang, grup jawatan kosong. Kalau nak rekrut, saya cadangkan grup jawatan kosong. Ikut negeri lah. Kalau kamu kat Pahang, kamu nak cari orang Pahang, Pahang lah kamu minta. Kalau kamu kat Sabah Sarawak, kamu cuba minta yang Sabah Sarawak. Biasanya leader kamu ni dia lebih mahir lah, dia tahu. Nanti biasanya dia, tapi dia mungkin ambil masa lah sikit kan. Tapi dia akan bagi juga kat kamu. Cuma dia first dia bagi, suruh kamu usaha dulu. Jadi buat permulaan kamu fokus pada WhatsApp, ataupun buat TikTok, Instagram, yang Telegram, yang mana orang tak, yang ni tak mudah di block. Tapi Facebook sangat senang di block dan di ban. Itu yang saya nak kamu bermula kat sini. DS baru fokus pada penggunaan secara personal, WhatsApp personal. Tapi ada cara copywriting, cara nak reply, semua teknik-teknik tu kamu kena belajar dengan leader kamu. Sebab kalau kamu salah bagi ayat dekat personal WhatsApp pun jadi masalah. Nanti dia orang boleh report kamu ni seorang yang spam, ataupun kamu ni seorang yang hacker, scammer dan sebagainya. Jadi kita kena ada ilmu. Okey. Seterusnya saya nak bincang. Okey, yang ni kalau kamu nak, sebenarnya dekat Facebook ni lebih ramai dia punya view, ramai, lebih luas. Tetapi kena ada teknik macam mana nak marketing dekat Facebook. Okey. Sebabkan kamu ni masih baru, dan saya nasihatkan kamu pertama wujudkan kepercayaan dulu. Macam mana tu wujudkan kepercayaan? Facebook ni umpama kedai kita, kedai online. Bila kamu tengok kat atas tu, cover dia yang gambar besar kat atas itu adalah signboard kedai. Bila signboard kedai, katalah kamu post dekat Facebook pasal rekrut orang. Orang tengok tertarik. Tapi sebelum orang nak join, walaupun benda tu free, orang akan tengok profil kita. Gambar yang kecil, orang akan tekan. Bila orang tekan profil, dia akan pergi ke kita punya profil dekat FB dan akan terteralah kita punya signboard kat atas. Katalah signboard tu gambarnya gambar kucing, ataupun signboard kamu tu gambar pemandangan, tak ada kaitan pun dengan sekarang kamu offer kat dia buat bisnes yang boleh dapat ribuan ringgit. Macam mana nak meyakinkan dia? Dia tengok kamu punya kedai pun signboard pun kucing, aku kena jual kucing ke apa? Jadi kat situ dah mengurangkan kepercayaan orang. Maka orang takkan join walaupun benda tu. Sebab itu pertama, bina kepercayaan. Macam mana nak bina? Tukar profil, tukar cover foto. Ini boleh bincang dengan dia, kamu punya leader lah, macam mana tukar profil. Cuma saya cakap tukar profil sangat senang. Sangat senang. Aktifkan post dekat wall dan page. Kalau boleh ada page lah. Kalau tak ada, create page.
Buat page tu sama dengan wall pun tak apa, dia punya signboard. Yang penting tukar signboard tu biar belakang tu backgroundnya Nur Aisyah lah. Cover belakang kan. Profile gambar kecil tu, okey, untuk profile mesti gambar kamu seorang dan gambar yang bergaya lah. Pakai pakai jaket ke, pakai apa sekalipun yang menunjukkan kamu seorang usahawan. Mesti ada identiti. Kalau boleh elakkan lah bergambar dengan berdua ke ataupun dengan binatang ke, sebab benda itu image. Profile mesti orang yang nak buat bisnes, mesti orang yang nampak confident, mesti nampak orang yakin dengan kita. Okey, lepas tu kamu dah post dekat wall page tu, kamu kena aktif. Biasanya dia ambil masa lah kalau kamu baru nak aktif. Mungkin ambil masa 1 bulan. Kamu biasakan bersosial, maksudnya kamu post lah, jangan post pasal produk, nanti kena ban. Kamu post lah pasal kehidupan kamu post pasal kejayaan-kejayaan dalam Nur Aisyah kan, macam kejayaan, contohnya hari ni orang tu dapat close ataupun dapat customer kan, dia biasa dalam win dia tu, dalam grup WhatsApp kamu ke kumpulan ada kan, dia orang post pasal tahniah hari ni kan. Kamu boleh ambil bahan tu, post dekat kamu punya, biarlah itu bukan kamu punya pun, tapi kamu buat ayat seakan-akan kamu punya, seakan-akan grup kamu punya, betul lah grup kamu punya kan. Jadi post benda-benda tu, kejayaan, win kita, cerita pasal keronokan, cerita pasal kerjasama, cerita pasal pasukan kita dalam Nur Aisyah. Produk kena ada ilmu, nak post kat produk dekat wall boleh. Tapi ingat, Facebook ni sebenarnya dia tak membenarkan kita post produk kesihatan dan kecantikan, ataupun kita tak boleh menjual sebenarnya dekat Facebook. Sebab apa? Sebab Facebook juga berniaga. Facebook ada FB ad. Jadi siapa yang niaga mesti melalui FB ad, dan FB ad kena bayar. Sedangkan kita tak nak, kalau boleh tak nak melibatkan kos, zero cost. Tapi kalau kamu ada modal, kamu nak buat posting dekat FB ad, itu terpulang pada kamu lah, itu kreativiti kamu, itu kemampuan kamu. Tapi kamu kena ingat, kamu nak post ke nak buat FB ad, kamu kena ada page. Tak boleh daripada wall kamu nak post ke FB ad, tak boleh, mesti melalui page. Kamu kena ada page, dan page itulah yang saya kata tadi, kamu kena ada kena buat page yang Nur Aisyah punya. Background tu, kedai tu memang kedai berlatar belakang kan Nur Aisyah. Itu satu. Yang kedua, cara kita nak wujudkan kepercayaan, kita ni kadang-kadang scroll je kita orang punya posting kan. Kita scroll, kita tengok, walaupun benda tu bagus kita tengok kan, tak ada pun nak tekan like ke nak komen. So bermula hari ni kamu kena aktifkan, kamu kena bersosial. Kalau benda baik kan, kamu pujilah ataupun kamu like lah. Kalau kamu boleh komen, kamu komen. Jangan scroll, sebab FB ni dia ada auto robot tau. Dia boleh detect orang ni bersosial ke, orang ni aktif tak FB, orang ni banyak like ke, orang ni banyak komen tak tentang post orang lain. Sebab dia ada auto robot, dia guna robot. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak post terus. FB ni kalau kita dah selalu aktif, terutama buat live, buat live memang suka. Kalau kamu nak buat live produk, okey. Live produk okey. Sebab apa? Live FB suka. Sebab dia suka kita lama dekat Facebook, buang masa kat situ. Dia suka. Jadi kena buat live tentang produk okey. Tapi kalau nak post produk, kamu kena tengok dulu kamu ni jenis yang macam mana. Aktif tak aktif? Dah ramai ke follower kamu? Kalau tak ramai, dah tak aktif, jangan sekali. Kalau tak, kamu akan di-ban. Dan satu lagi tekniknya, sebelum kamu nak post ke page, kamu kena ada group FB nantilah, sebab kamu nak post kan ke banyak orang. Nanti kamu kena add group lah. Okay, sehari kalau yang baru jangan add lebih daripada 10, nanti kamu kena ban juga. Kalau kamu baru tak aktif, kamu boleh add group FB. Pergi dekat group, search dan pilih group FB ataupun Google lah, search dekat situ group apa yang kamu nak join berkaitan dengan ni lah. Biasanya iklan, bisnes kan, ataupun penduduk, ataupun apa-apalah. Sekarang macam-macam orang join group. Jadi kamu join group tu, jangan lebih pada 10 kalau kamu masih baru. Jangan lebih pada 10. 10 je biasa FB akan ban. Dan nak join satu group, jangan terus tekan join terus, macam tak boleh. Kamu tekan, kamu buka dia punya group tu, tengok page dia, kamu komen dulu, lepas tu kamu join. Kamu tengok aktif tak group, ramai tak, setiap kali kita post ada tak orang komen, ada tak orang like. Kalau macam aktif, kamu join lah group tu, itu bagus. Dan tengok dia punya, sebelum kamu join group juga kamu tengok apa peraturan dia.
Kadang-kadang grup tu dia minta kita beli ID. Kalau kamu ada modal tak apa. Grup tu, okey, nak pilih grup yang terbaik adalah 30,000, 30K. K tu ribu lah, ke atas. Tengok dia punya members, ahli dia ada berapa. Kalau ahli dia kurang daripada 30,000, saya tak galakkan kamu join lah. Sebab dia punya tu kurang. Kalau 30,000, 40,000, 100,000, 200,000. Biasanya untuk grup yang 100, 200,000 ni, biasanya kamu kena dapatkan ID. Dia punya admin page ni memang dia orang buat bisnes jugalah. Jadi kamu baca dekat dia punya deskripsi kat atas tu, syarat untuk join grup ni. Ada tak syarat-syarat tertentu? Kadang-kadang kalau dia tak letak pembelian ID sekalipun, dia minta kita add friend sampai 100 orang, 200 orang, barulah kita boleh post pada dia punya page. Jadi syarat-syarat ini kamu kena alert. Kalau kamu tak mampu, kamu tak payah join lah grup tu. Nanti bukan apa kamu rugi sebab kamu post dekat grup tu, kamu ingatkan post kamu tu dah dibaca oleh grup tu. Rupanya tak. Rupanya kamu post mungkin boleh tapi dihiddenkan ataupun selindungkan post kamu. Sebab kamu tak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh admin grup. Jadi sebelum kamu nak join satu grup, kamu baca dulu syarat yang telah ditetapkan oleh admin grup tersebut. Itu yang paling penting lah. Okey. Jadi untuk tambah grup ni saya cadangkan lah. Saya ingatkan balik. Kalau yang baru, 10 grup tu sehari paling banyak lah. Sebab kamu masih baru. Kalau lebih, biasanya kamu akan depend lah. Esoknya dah tak boleh nak tambah grup. Adalah dia punya dia punya message daripada FB. Bila kamu tekan je nak tambah grup, dia ada keluar message. Dia tak benarkan kamu sebab kamu dah melanggar etika atau melanggar dia punya peraturan. Jadi kamu kena hati-hati, kena follow dia punya rules. Jadi kat situ kita kena bijak bila kita nak bersosial dekat FB dan bila kita nak menggunakan FB. Okay, satu lagi, bila kamu dah join satu grup, sebelum kamu post dekat grup tu, jangan baru join kamu terus post. Itu tak digalakkan sangat. Bukan apa takut. Yalah, contoh kita baru sampai tempat orang. Kita terus buat kita punya iklan ataupun kita sampai kat taman tu, orang belum kenal kita kan. Kita terus nak niaga, terus nak jual itu jual ni. Agak-agaknya orang tu boleh terima tak? Ataupun orang tu tertarik tak? Mungkin dia kata, ini lah siapa ni, brother ni kan. Sampai terus menjual, dah lah masuk taman kita, tak berkenalan, tak bagi salam, contoh. Jadi begitu juga dalam grup FB. Bila kamu masuk dalam satu grup, baru masuk, kamu kalau boleh, kamu scroll dia punya ahli punya iklan ke apa ke, cerita sekalipun, kamu like dan kamu komen. Kamu biasakan bersosial dengan mereka. Walaupun kamu tak kenal mereka. Contohlah hari tu adalah hari lahir sesiapa dalam grup tu, dia kamu nampak dekat dia punya wall tu. Jadi kamu komen lah, tahniah, selamat hari lahir. Tak apa, walaupun kamu tak kenal dia, nanti dia akan nampak siapa yang komen. So bila nampak yang komen tu, dia akan reply balik. So kat situ auto robot akan detect kamu bersosial dalam grup FB. Tapi janganlah sekali 2-3 komen kamu dah nak ni kan. Kamu kena biasakan. Kamu kena jadikan budaya like dan komen orang dekat grup FB. Sebab ini penting untuk mewujudkan tadilah kepercayaan. Bila FB dah percaya, kamu nak post apa dekat FB, dia tak akan block kamu. Itu maksud saya. Kenapa kita perlu ada kepercayaan dalam FB. Okay. So cadangan jugalah, kalau boleh kamu add juga friend. Tengok friend kamu ada berapa. Kita kalau boleh, kita sasarlah. Tak sehingga kita ada friend sampai 5,000 ke atas dan ada berapa banyak follower. Follower ni akan timbul bila kita dah ada kepercayaan. Follower akan automatik akan ada. Semula kan. Follower yang paling ramai lagi bagus. Kalau ada 6,000 follower, itu antara yang terbaik. Itu kalau post apa dekat grup FB, biasa FB tak akan berkira. FB tak akan ban kita. Sebab tu kalau kita tengok ada certain orang post benda yang sama dengan kita, dia okey je. Malah ramai yang komen, nak PM kan. Kita sekali post dah lah sendu kan. Lepas tu nak kena block lah. Sebab kita kena faham dia punya cara. Itulah cara dalam FB kita kena bersosial dahulu. Kita kena wujudkan kepercayaan dahulu. Okay, ada software yang boleh add dan
add friend dan juga nak post ke group FB ni. Tapi yang tu nantilah dulu sebab software ni pun berbayar sebenarnya, berbayar. Harganya lebih kurang 200 lebih. Tapi nak guna software ni pun sama juga, kamu kena wujudkan kepercayaan dulu sebab software ni hanya robot. Dia boleh tolong postkan, tapi kalau FB blog sama juga. Software ni tak ada function lah. Software ni nak memudahkan lah. Katalah kamu ada 600 group. Takkanlah kamu nak pergi post satu-satu kan. Kalau rajin memang tak apalah. Tapi kalau nak mudah, dia ada satu software yang boleh automatic post dan boleh setting masa. Satu post ke satu post tu berapa minit. Jadi tak kena block lah. Sebab FB pun dia tak suka guna robot untuk post dekat group FB. Okay? Dia mesti ada macam manusia yang post. Jadi software ni dia macam kita boleh setting dia sifat dia macam manusia. Maksudnya dia post satu, dia relax sekejap, ambil masa, lepas tu dia post lagi kan. Jadi nampak macam manusia lah buat benda tu kan. Jadi tak ada isu dalam FB ya. Okey, satu lagi, katalah kamu dah post, kamu nak post satu post dekat group FB. Bila kamu post, kamu kena komen dekat bawah. Kamu sendiri komen. Kamu dah post, dah masuk. Biasanya bila kita nak tahu kita punya post tu memang dapat dibaca oleh ahli tu, biasa dia akan, bila kamu posting, dia akan papar kat situ. Dan biasa di bawah posting kamu tu ada ruangan komen. Kalau tak ada ruangan komen, maksudnya kamu punya itu perlu dapat kelulusan daripada admin dulu. Admin akan view dulu. Ataupun macam tadilah saya kata kes tadi, kamu tak ada ID. Kamu post memang keluar kat situ, tapi hakikatnya dia hidden. Dia tak ditonjolkan pada ahli. Hanya admin je boleh nampak. Hanya admin dengan kamu je boleh nampak. Jadi di situ bermaksud itu yang saya kata tadi, kamu kaji dulu grup yang kamu nak join, kamu tahu peraturan dia supaya kamu tak adalah rasa rugi kan. Banyak grup tapi tak boleh, ataupun post kamu tu hidden, tak nampak apa. Jadi rugi. Okay. Bila kamu post, kalau biasanya ada ruangan komen, kamu komen. Sekurang-kurangnya 5 komen. Apa nak komen? Komen lah, kamu kata kerja dari rumah, komen pertama. Mudah dan senang, komen ketiga. Dapat bonus setiap bulan, dapat gaji setiap bulan, apalah, cukup 5 komen. Ataupun kamu kata komen tu saya nak buat satu je, yang lain kamu letak je lah titik. Satu titik, satu komen. Kalau 4 titik, 4 komen lah. Sebab apa kita kena komen? Kamu kena ingat, kamu post, kalau ada post orang lain yang dah dapat komen, dia akan naik atas. Jadi kamu punya dah ke bawah. Bila makin bawah, kamu punya post tu orang tak nampak, kurang nampak. Jadi teknik dia, bila kamu post terus komen, supaya kamu punya post naik atas. Bila naik atas, biasa dia cepat untuk orang PM kamu ataupun ramai yang akan komen kat situ, sebab dia nampak iklan kamu, dia nampak post kamu. Itu dia punya cara lah. Jadi kena letak komen, kamu sendiri komen. Okay. So tadi dah habis berkaitan group FB. Saya dah cakap cara nak post ni macam mana, cara sebelum post macam mana saya dah beritahu. So kita balik dari post produk di wall page dan group FB, mesti pertama saya tekankan lagi ikut policy FB. Kamu tahu FB ni dia nak orang yang dia percaya saja yang dibenarkan post. Yang kadang-kadang kalau dia dah percaya, kita post produk kesihatan, kecantikan pun dia tak akan block kita. Itulah FB. Dia macam main politik sikit. Macam dalam keluarga kita, kalau maknya percaya kat anak tu, sayang kat anak tu, anaknya balik lambat ke, dia tak akan marah. Sebab apa? Dia tahu anak dia tak akan buat benda-benda yang tak betul. Tapi kalau anak itu memang dia tak berapa sayang, bukan tak berapa sayang lah, maksudnya dia tak berapa percaya, maka lambat sikit je tu kena marah. Begitulah FB. FB pun sama. Jadi ambil masa untuk wujudkan kepercayaan. Saya rasa dalam masa sebulan lebih kurang lah kalau kamu nak betul-betul mantap. Tapi make sure tiap hari kamu ada post lah. Dekat kamu ada like, kamu ada komen dekat setiap group yang kamu nak post nanti. Katalah macam ni lah. Katalah dah ada sedia ada kamu punya group tu, katalah 200 group. Ada 200 group kan. Mungkin kamu tak mampu lah nak aktif semua 200 group. Jadi kamu select lah yang paling ramai. Lepas tu yang tak ada apa-apa charge kamu nak post. Lepas tu group tu macam aktif tau. Macam kamu tengok ada orang pun je dia komen, ada orang komen. Maksudnya group tu aktif lah. Kamu pilih group yang macam tu.
maka kamu aktifkan dulu dalam grup-grup yang kamu dah selected. Supaya apa nanti? Jadi grup ni nanti grup yang kamu aim untuk kamu post nanti. Kamu punya recruit punya copywriting ke, produk punya copy, kamu dah aim grup-grup ni. Jadi bila kamu dah aktif hampir sebulan dekat wall aktif, dekat page aktif, dekat group FB aktif, maka lepas ni kalau kamu nak post apa dekat tempat tu, biasanya FB tak akan berkira. FB akan benarkan, maka kamu punya akan biasanya orang nampak, cepat dapat recruit, cepat dapat sale. Itulah rahsia daripada leader kamu yang dah berjaya. Bukan dia orang main sembarangan, dia orang ada teknik. Teknik yang betul. Okay, guna bahan iklan disediakan. Itu yang saya kata tadi, kalau kamu baru, gunakan copywriting, gunakan gambar yang daripada leader kamu lah. Supaya kamu tak salah promote. Rujuk leader kamu. Kod nanti kamu salah promote, kamu kena ban FB, kamu nak marah dekat leader, tapi kamu tak rujuk leader. Itu kamu kena follow leader, kena faham dia punya cara. Okay, promosi setiap hari ikut produk promosi HQ. Kalau boleh setiap hari memang Nur Aisyah akan keluarkan produk apa hari tu yang ada promosi. Kalau boleh dahulukan yang tu lah. Sebab apa? Promosi ni harga murah. Harga lagi murah daripada harga dekat katalog. Katalah kita sebagai DS ni dah dapat harga murah. Tapi kalau ada promosi, dia lagi murah. Lagi murah. Jadi rugilah kalau kita tidak promote harga promosi. Sedangkan harga promosi ni boleh tarik lagi ramai orang. Jadi kamu kena kalau boleh ikut harga produk promosi lah setiap hari. Dia tak sama kan. Tapi tak salah kamu nak nak promote produk lain. Katalah hari tu promosi shampoo, tapi kamu nak promote DDMC. Tak apa, tak ada masalah. Tapi shampoo pun kamu promote, DDMC pun kamu promote. Itu maksud saya. Okey. Jadi kat sini pendekatan dalam pemasaran secara umum, kamu akan berdepan dengan dua jenis manusia. Kamu kena faham karakter manusia. Manusia bukan robot. Manusia perlukan orang ataupun perlukan sentuhan emosi yang betul. Manusia ni kita perlu kena treat dengan betul. Dia tak macam robot. Robot kita boleh setting. Kalau kita suruh dia berhenti pukul 1 lah dia boleh stop. Sebab apa? Kita boleh setting. Tapi manusia ni dia berbeza sebab dia bermain dengan emosi, dia bermain dengan perasaan. So pertama kita akan jumpa kawan kita sendirilah, ataupun siapa sajalah yang mungkin saudara mara, ataupun yang kita tak kenal sekalipun. Kita tengok dia punya potensi dia. Kalau kita buat list dalam kita punya kontak tu, kita tahu dia ni lebih suka membeli. Dia ni dah bekerja, dah ada kejaya. Dia kalau bab nak cari pendapatan ni, rasa dia tak berapa nak teruja sangat. Tapi kalau bab nak membeli, shopping, memang dia suka. Maka dia namanya potential customer, ataupun istilahnya customer yang berpotensi untuk membeli. Jadi yang customer macam ni, kamu jangan over pada recruit. Dia tak minat sangat. Tapi kamu lebih kepada produk. Pada hari promosi tu, kamu post produk yang ada promosi kat dia. Ayat tu boleh ambil dengan leader. Post, nanti dia akan tanya, produk ni kalau beli 1-2, dia akan mula tanya. Maksudnya dia minat dengan produk tu. Ataupun dia ada tanya produk lain. Katalah kali tu promosi shampoo, tapi dia tanya produk lain. Kamu bagi je produk apa yang dia minta. Sebab dia ni memang jenis yang suka beli. So kamu kena mainlah kat situ. Sebenarnya daripada potensi customer ni boleh rekrut DS. Macam mana? Mudah saja. Katalah dia nak beli vitamin. Vitamin kita tahu harganya lebih kurang harganya runcit RM19.90. Tapi kalau beli sebagai ahli tu DS lah. Kalau orang yang potensi customer, kalau boleh kita gunakan istilah ahli lah. Kalau dia nampak DS ni, dia cakap macam aku nak kena jual pula. Kita ahli. Kalau kamu jadi ahli, kamu akan dapat RM17.90. Jadi kamu jimat kat situ. Lebih kurang RM2 RM2 jimat kat situ. Jadi kat sini menunjukkan bila dia nampak jimat murah, dia tertarik. Sebab apa? Satu, kita kata, kau jadi ahli, kau tak kena bayar apa, free je. Sekarang ni tengah promosi, jadi ahli percuma. Cakap yang tu kat dia. Oh ya ke? Ya. Maka dia pun, boleh lah. Apa cara nak jadi ahli? Minta je 5 perkara je nak jadi ahli ni. Biasa kita minta nama penuh lah. Dia punya nombor telefon, dia punya IC, dia punya alamat, dia punya email. Email pastikan Gmail. Sistem tak terima selain pada Gmail. Email ni mesti Gmail. So 5 benda ni korang
minta dia isi. Tulis je, ambil je copywriting. Biasa dia copywriting leader kamu memang ada benda tu. Suruh dia isi. So bila dia isi, kat situlah kamu terus daftar. Ingat daftar pakai ID kamu jangan pakai ID leader kamu pula. Nanti tak pasal-pasal customer ni bawah dia. Sepatutnya bawah kamu lah, kamu yang rekrut dia. Nanti apa yang dia buat dapat kat kamu. Kalau kamu rekrut letak bawah leader kan, leader kamu yang dapat. Kena faham sistem. Okay. So bila orang macam ni, kita akan create satu group. Macam mana biasa leader kamu dia akan buat. Potensi customer ni kita akan letak satu group. Kita tak akan campur dengan DS yang nak buat sale, DS yang nak buat pendapatan. Tak. Kita akan asingkan. Kita akan buat satu group. Contohnya group shopping ataupun group produk ataupun kelas produk. Kelas produk kita letak semua campur. DS yang nak menjual untuk dapat pendapatan, ataupun DS ini ataupun ahli yang tadi kita promo ahli tu, dia hanya nak membeli. So kita akan letak dekat kelas produk. Sebab kelas produk setiap hari, biasa leader kamu dia akan buat kelas produk. Kat situ dia akan ada promosi setiap hari, produk-produk kan, dan penerangan produk. Jadi itu yang akan menarik kamu punya potential customer tadi yang suka membeli ni untuk membeli. Bila dia beli, dia akan naikkan kamu punya KPI group. Kamu ingat KPI group kamu tadi? Ada yang 1,000, ada yang 10,000, ada 100,000. Yang ni yang membantu. Walaupun dia tak rekrut orang, tapi dia membeli. Bila dia membeli, dia dapat membantu kamu untuk achieve kamu punya KPI group. Ini yang jenis yang pertama lah. Yang jenis suka membeli tapi tak suka nak join. Tapi pada satu masa nanti, bila dia dah ada dalam group, dia dah lama dia membeli, kita akan, mungkin ada sekali tu kita akan tunjukkan kita punya income ke, kumpulan kita punya income ke. Nak tak? Kita tanya dia, nak tak kalau dapat pendapatan macam ni? Kalau ada yang respon di kalangan potential customer yang bukan jenis nak cari duit, dia kata, nak lah. Macam mana? Barulah kita ajar dia, kita masukkan dia dalam group yang kita train dia untuk jadi seorang DS yang boleh menjana pendapatan sehingga ratusan ribu. Itu cara dia. Jadi kita kena asingkan geng potential customer. Okey. Yang kedua, kita jumpa customer, dia masuk melalui rekrut. Maksudnya kita rekrut dia atas dasar ayat copywritingnya adalah untuk menjana pendapatan. Dia ni mungkin dalam kesusahan kewangan. Jadi yang ni kita akan terus masuk dekat group training. Kita akan training dia. Macam mana hari ni kamu masuk group training ni adalah kamu yang memang berniat untuk menjana pendapatan sehingga ratusan ribu, sehingga puluhan ribu sebulan. Maka yang ni kita akan terus masuk dalam group training supaya dia dapat satu maklumat yang betul. Kalau tak, nanti bila dia tak dapat benda yang betul, maka dia akan stuck. Dia akan berada di situlah sampai bila-bila. Jadi itu yang kita kena tahu. Kita punya potential customer kita, ataupun dia tu potential agent ataupun stokis kita. Kita tengok kriteria dia. Mana minat seseorang. Kalau orang tu minat cari pendapatan, kita guna copywriting untuk rekrut orang. Kalau orang tu minat, memang dia tak ada masalah kewangan, dia suka shopping, kita rekrut based on produk. Maksudnya kita kenalkan produk. Jangan tekankan berkaitan rekrut. Tapi bila dia dah beli produk, patutlah kita rekrut dengan cara kita jadikan dia ahli. Okay? Jadi potensi agent dan stocking ni yang macam kamu sekarang ni adalah untuk buat pendapatan. Kita masukkan dalam group, kita akan train, ikuti kelas. Ingat untuk berjaya, kamu kena orang kata korbankan masalah tertentu. Kalau boleh follow, saya faham ada certain bekerja, tak apa, teruskan kerja hakiki kamu, tidak salah. Ini sebagai satu pekerjaan kedua kamu yang boleh membantu kamu dapat pendapatan yang hebat. Cuma saya ingatkan, ikuti kelas ni maksudnya kalau pagi tu biasa ada morning booster ni daripada founder tau. Kamu pergilah company mana ada founder tiap-tiap hari bercakap. Tak ada. Founder ni kalau kita nak suruh dia bercakap, biasa majlis rasmi ataupun yang tertentu, biasa dia akan upah orang untuk bercakap. Dia akan upah dia punya management. Tapi kita punya Nur Aisyah punya pengurusan, founder kita bercakap tiap-tiap hari. Tapi adalah orang yang dijemput sebagai backup, sebagai nak berkongsikan pengalaman. Saya tak naklah dia bercakap, nanti dia cakap bolehlah cakap puan punya
Perniagaan, dia nak orang yang dah buat, orang dah berjaya, ada bukti, real punya testimoni. Sebab tu dia jemput. Tapi tiap-tiap hari. Bayangkan, mana ada orang buat founder buat kelas tiap hari. Tapi kita ada. Kalau boleh follow jam 9 pagi setiap hari, biasa leader kamu akan ingatkan. Bagi link kan. Itu antara kelas yang saya rasa perlu kamu ikut lah. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak apalah. Nak buat macam mana kan. Tapi mungkin ada inisiatif daripada kamu punya leader, mungkin dia rakam ke apa, saya tak tahulah. Yang tu bergantung pada grup kamu lah macam mana kan. Okey. Dan tanggungjawab kamu rekrut DS. Bila kamu dah berada dalam kumpulan ni, kamu kena aim rekrut DS. Memang kena rekrut tiap-tiap hari. Saya rasa KPI ada. Saya rasa KPI setiap guru ada. KPI mungkin sehari 5 orang kamu kena usaha, kamu kena aim. Kalau boleh jangan letak 5, letak 10. Bila letak 5 biasa dapat kurang. Letak 10 mungkin dapat 5 kan. Macam mana nak rekrut DS? Tadilah saya dah terang kat atas. Kalau first ni guna je WhatsApp group. Pergi secara individu. Caranya tanya leader kamu lah. Baik-baiklah dengan leader kan. Ni sombong dengan leader, macam mana leader nak bagi ilmu. Selalu personal message dia tanya macam mana. Itu dia akan bagi. Okay. Dan kamu bila berada dalam potential edge showcase ni, kamu kena capai KPI. Ingat, setiap leader ada KPI untuk kamu. Katalah contoh 15 hari bulan kamu punya KPI personal RM100. Kamu kena ikhtiar lah supaya kamu achieve KPI tu. Untuk personal. Untuk group dia letak 1000. Kamu juga kena ikhtiar supaya 15 hari bulan kamu dah jadi agent. Dia buat macam tu supaya kamu bergerak. Macam kat sekolah lah, kita letak target tu supaya budak tu menuju ke target tu. Supaya kamu jadi cemerlang kan. Jadi kamu kena capai, kena usaha sampai capai KPI. Dan kamu kena follow leader lah. Jangan sekali-kali kamu macam bukan kata kita nak pengajar, tapi nak cakap kita kena ingat leader yang atas lagi, leader tu, dia leader kamu adalah dia pengikut kepada leader atas. Leader atas, ada leader atas lagi. Maka yang atas-atas tu semua orang berjaya. Semua orang yang dah dapat ratusan ribu, jutaan ringgit. Jadi kalau kita nak berjaya, caranya ikut yang orang dah berjaya. Kalau kita tak nak ikut, kita nak salahkan orang lain, tak boleh lah. Sebab kita sendiri pun tak nak ikut. Jadi tolong saya pesan, nak berjaya dalam Nur Irsyad senang saja. Follow leader. Apa leader suruh, buat. Kalau mampu buat, buatlah. Kan? Kalau tak boleh buat, bagi tahu leader. Supaya leader kamu faham kamu. Okay? So kunci kejayaan dalam Nur Irsyad mudah. Follow leader. Buang sifat malu, malas, takut. Ni masalah juga. Kamu kena ingat kan, bila kamu WhatsApp personal ke orang, macam-macam orang kamu jumpa. Kamu bagi, dia kata, mana dapat nombor saya ni? Dia marah-marah kan. Kamu cakap dengan elok, kamu jangan pula melenting. Kamu yang kena pandai. Lepas tu kamu kena tanya leader macam mana nak jawab kan. Kamu jawab lah, kata biasanya kita ambil daripada group tau. Kamu dah join group tu, kamu kena join group lah, group WhatsApp. So kamu akan cakap ke dia. Ataupun sebab tu penting copywriting tu. Copywriting tu dia dah lengkap lah. Dia cakap, saya dapat nombor ni daripada group mana. Last kali dia ada cerita-cerita kat dengar tu, dia rekrut orang. Last kali dia kata kalau biasanya lah, kalau tidak berminat, abaikan mesej ni. Jadi orang baca tu, orang akan rasa seronok lah. Orang tak rasa macam dipaksa tau. Bila macam tu, orang tak akan komplain. Itu dah terbukti, kita dah buat eksperimen. Biasa orang tak akan komplain. Orang akan, paling ni pun orang kata, masalah, terima kasih ya, kongsi dengan saya. Macam tu. Itu orang tak nak. Bukan tak nak, mungkin dia belum tercetus. Kita ada testimoni. Orangnya krik-krik macam tu lah. Kita post. Orang krik kan, senyap kan, baca, tengok blue tick kan. Tapi tak ada respon. Tak apa. Kita jangan berharap apa yang kita post tu semua orang akan reply, semua orang akan masuk. Tak ada. Katalah 100 orang kita post, mungkin 10%, 10 orang je. Yang 10 orang ni pun belum pasti macam mana keadaan ni kan. Betul tak? Jadi kita kena buang sifat malu, rasa takut, dan tak payah nak fikir sangat pasal tu. Yang penting kita kena nampak apa yang kita nak. Aku nak capai KPI. Kau tak nak ikut aku, itu hak kau. Aku tak boleh paksa. Mungkin rezeki aku dengan orang lain. Sebab tu kamu kena rekrut tiap-tiap hari. Kalau kamu rekrut dapat 10 orang, kamu senyap. Tiba-tiba yang 10 orang tu tak gerak, apa kamu jadi?
Kamu dengan kamu pun start kat situ. Sebab tu kamu kena sentiasa rekrut every day. Sampai bila? Sampai bila-bila. Ha. Sebab dalam Indonesia ni kita tak ada limit. Sampai bila? Okay. Hindari mereka yang negatif sabar. Ni kena hindarlah. Kalau kita tengok mesej tu negatif apa, kita tak payah layan. Ataupun kita jumpa orang negatif, kita elak lah. Tapi janganlah kita putus sahabat dengan dia apa, tak. Maksudnya kita elak supaya kita ni tak jadi negatif. Dan banyak bersabar, dan paling penting, paling penting saya nak cakap kat kamu, apa yang saya ajar, apa saya kongsi kamu ni hanyalah 1% saja. 1% saja. 99% datangnya daripada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Kamu kena banyak doa. Kamu kena banyak sabar. Kalau yang Islam, buatlah solat hajat. Jaga solat 5 waktu. Solat di awal waktu. Ini adalah magnet rezeki. Magnet rezeki adalah 99% datang daripada Allah. Apa saja kamu post kat FB ke, kamu buat dekat WhatsApp ke, kamu ni Insta famous sekalipun, kalau Tuhan tak izinkan, buatlah apa pun tak akan dapat. Ada orang, saya pernah jumpa TS ni, saya tanya macam mana boleh cepat naik jadi stokis milestone stokis. Dia kata saya ikut leader je, apa yang dia cakap saya ikut je. Sama je, orang lain buat sama dengan saya buat. Dia ikut je. Tapi kenapa dia berjaya? Kita korek-korek kan, dia tanya, pertama saya tiap malam saya baca Yasin. Saya baca surah Al-Mulk. Amalan dia istiqamah, tak tinggal. Dia baca surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah kan orang kata pemberi rezeki kan. Dia baca. Lepas tu pagi-pagi, lepas tu solat dia memang jagalah waktu. Sebelum masuk waktu tu dia dah standby lah. Ada wuduk semua, dah standby nak solat. Lepas tu dia ada ngaji lah, baca Quran tadi lah. Itu je lah amal dia istiqamah. Maksudnya maintain lah. Istiqamah. Jadi bila dia buat benda yang Tuhan suka dengan usaha dia, maka usaha yang 1% tu Tuhan mudahkan. Itu maksud saya, 99% magnet rezeki daripada hubungan kita dengan pencipta, dengan Tuhan. Kalau yang bukan Islam pun dia percaya ada Tuhan. Saya percayalah, setiap agama percaya ada Tuhan. Jadi hubungan kita tu dengan pencipta tu penting. Yang kita buat ni hanya 1% je. Kita ikut kelas ke, kita buat marketing ke, 1%. Yang lain adalah kita kena bersandar kepada apapun. Kita tak boleh duduk, mesti kita kena usaha. Sebab Tuhan kata Tuhan suka orang berusaha. Kita usahalah. Lebihnya kita serah pada dia. Itu dalam hati kita. Lepas tu kita tak boleh kecewa kalau orang kritik kita, orang condemn kita, itu biasa. Kita kena ingat, rezeki aku bukan pada kau. Mungkin Tuhan tak izinkan kau tu jadi DS aku. Mungkin Tuhan tak izinkan kau ada rezeki dengan aku. Mungkin. Itu semua siapa punya kerja. Jadi kerja kita apa? Buat je. Leader kata post hari ni, post lah. Ni tak, leader kata post pukul 8. Buat tak tahu kan. Krik-krik, orang tanya dah post kan. Lepas tu, bila hujung bulan, saya dah buat, tak jadi dah. Apa yang kita buat? Kita dah bagi masa pukul 8, kadang pukul 12, pukul 4, ataupun pukul malam, pukul 9, 10. Tengoklah leader kamu punya tu. Ada tak kita buat? Ada tak yang leader bagi bahan-bahan kamu post? Ada ke tak yang leader kata join grup WhatsApp ni, post setiap orang? Kamu buat tak? Kamu tanya diri kamu dulu. Kalau kamu buat, tapi tak dapat juga, itu cerita lain. Itu soal kamu kena tengok pula magnet rezeki kamu. Okey tak okey? Itu jadi apa pun kita kena ada hubungan dengan kita punya pencipta.